Assalamualaikum, hai semua. Nama cikgu Nurul Syazwani, boleh panggil Cikgu Wani. Okey, hari ni memang kita akan belajar pasal geseran ya. Semua nak tahu apa itu geseran? Okey, geseran tu dia berlaku apabila permukaan yang kasar ataupun sesuatu perkara benda yang berat, yang boleh menampung beban. Macam contoh seperti yang kamu nak tahu, permainan yang cikgu akan lakukan ini adalah berkaitan dengan kereta mainan dan juga permukaan geseran. Antara permukaan geseran yang kita boleh belajar pada hari ini iaitu permukaan lantai, permukaan kapet. Permukaan lantai ni licin. So kereta ni mudahlah untuk bergerak. Bila permukaan licin, kereta mudah bergerak, tapi geseran tu berkurang. Kalau contoh macam permukaan yang kasar seperti kapet, permukaan geseran tu dia melambatkan pergerakan dan boleh menyebabkan kereta tu lambatlah berjalan sebab geseran berlaku, sebab permukaan tu kasar. Faham tak semua? So apa aktiviti yang kita akan buat ini mudah je, sebab kita memerlukan kereta mainan. Kereta mainan ni kita nak test sama ada benda tu bergerak cepat atau bergerak perlahan. Selotip. Selotip ni dia licin. Selotip ni kita guna pakai untuk buat dia punya landasan dekat lantai. And then kotak, gunting. Lepas tu kita boleh guna botol kan, sebab kita nak tahu ketinggian dia punya permukaan tu sama ada rendah ataupun tinggi. So kamu semua boleh buat benda ni kat rumah sebab ia ni mudah saja. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lagi, cikgu akan terangkan cara untuk bermain permainan ni. Kamu boleh je buat benda ni dekat rumah. Faham? So sekarang ni adalah permainan yang cikgu akan berikan kepada kamu. Kita guna selotip, and then kita lekatkan selotip ni dekat permukaan lantai. Permukaan lantai ni dia licin, so geseran dia berkurang sikit. Kalau contoh permukaan dekat jalan tal tu dia kasar. So kat sini adalah permukaan yang licin dia sebab dekat lantai. So sekarang ni kita akan buat permainan ni. Contoh kita ada tanah liat. So tanah liat ni kita gunakan sedikit kan, tanah liat, and then kita letakkan tanah liat ni dekat atas ni. Letak lagi. Ini menunjukkan yang lori ni dia bawa beban, dia bawa berat, dia bawa barang kan, dia bawa barang. So murid-murid dia boleh rasa tau kereta ni lambat bila bawa barang. Kalau dia bawa ni dia mesti lambat sikit. Contoh kita akan tolak dari sini, kita tolak dia rasa lambat tau. Kalau kereta ni pula, kalau kita tolak kan, kalau kita tolak kereta ni, dia laju sebab dia tak bawa barang. Macam ni. Sini dia lambat sikit tau. Macam contoh ni lori, kita bawa beban kan. So kita buang lah ni. Kita buang, kita tarik. Kita nak tahu yang benda ni tak berat. Dia laju je. Dia laju je. Contoh kalau
kita bawa ni benda berat sikit, tambah lagi kan, tambah lagi sebab kita nak test sama ada kita ni berat, dia tak berjalan. Sekejap, kita kena buang sikit beban ni sebab berat sangat. Okay, jalan lambat, jalan lambat je, lambat kan. Okay, kalau tak banyak lagi, lambat. Okay, so kat sini kamu boleh tahu sama ada beban ataupun berat mempengaruhi daya dan juga permukaan ni, permukaan sesuatu permukaan lah, sama ada benda tu ringan atau berat. Okay, kat sini kita boleh bermain. Kanak-kanak berumur 3 tahun, kamu semua boleh main kereta dengan rakan-rakan. Okay. Sama ada benda lantai ni licin. Okay, so dia mempercepatkan pergerakan. Kalau benda ni berat, mungkin dia melambatkan. Dia berat kan, dia seberat. So tak susah pun. So kat sini cikgu akan terangkan kat kamu contoh ni jalan yang kasar. Dia kasar, okey. Ni yang licin ni. Ni macam ni kotak, ni watak aiskrim. Dia kasar tau. Bila kita letak dekat atas ni, dia lambat sikit nak jalan. Sini dia laju. Okay, so sekarang ni kita nak buat ketinggian sama ada kereta mainan ni laju dan lambat. Ini adalah permukaan kasar, iaitu di atas kapet. Okay, kita akan uji kereta ni. Kalau dekat atas kapet dia kasar, so geseran dia ni menyebabkan kelajuan kereta berkurang. Kalau macam kereta ni, kita akan letakkan dia ke atas jalan yang berbongkoi. Kita letakkan jalan dia yang tak rata, menyebabkan geseran pun bertambahlah. Okey, so sekarang ni cikgu akan terangkan tentang contoh kebaikan geseran. Okey, contoh kebaikan geseran membolehkan kita untuk menulis, menunggang basikal, memadam tulisan. Okey, keburukan geseran pula boleh melambatkan pergerakan. Okey, macam contoh jalan tar kan kasar. Lepas tu bila kita bawa kereta kan jalan-jalan tar tu kan kasar. Lepas tu kita bawa kereta, so dia melambatkan lah. Sebab itulah dipanggil geseran. Sebab permukaan tu kasar. Kalau permukaan tu licin, geseran tu tak ada lah, dia berkurang. Dia bukan tak ada, dia berkurang. Sebab dia boleh menyebabkan bila licin boleh menyebabkan kemalangan, menyebabkan kita jatuh dan lain-lain kan. Okay, so keburukan geseran pula
menghauskan permukaan. Macam contoh kasut kita haus. Lepas tu kita pakai. Lepas tu lantai tu licin. Kita pakai kasut, boleh menyebabkan jatuh sebab licin. Kasut pula nipis sebab lama beli. Okay. So bila kasut tu dah lama kita beli, lepas tu tapak dia haus, so janganlah kita pakai lagi. Kita boleh tukar baru sebab ia boleh membahayakan diri kita. Okay, sebab itulah geseran tu, faham lagi apa maksud geseran tu. Okay. Geseran tu dia macam daya yang menentang arah gerakan objek, kan? Macam contoh kasut dengan lantai. Bila kasut bersentuhan dengan lantai tu kasar, dia ada geseran. Okay, cara untuk meningkatkan geseran senang je. Menggunakan permukaan yang kasar dengan meningkatkan berat objek. Kalau objek tu berat, objek tu macam contoh kita angkat, kalau kita angkat kotak yang ada barang-barang banyak-banyak tu pun geseran juga. Okay. Kalau macam contoh lori yang berat, kan, lori yang berat pun geseran sebab benda yang berat, kan, bila kita bawa dia jadi macam lambat. Okay, dia boleh menyebabkan geseran tu berlaku. Daya geseran tu berlaku. Okay. Semakin bertambah kasar suatu permukaan tu, semakin tambahlah daya geseran tau. Kalau semakin bertambah licin permukaan, okay, berkuranglah daya geseran. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya korang, kamu semua tahu tentang daya geseran ni? Okay, daya geseran ni dia ada je kat mana-mana. Dia ada je sebab dia disebabkan kita berada dekat bumi. Sebab tu lah ada geseran. Geseran ni dia macam dia lekat. Macam contoh kita nak berjalan tu pun geseran tau. Sebab itulah penting daya geseran ni untuk manusia. Kalau tak ada geseran ni, kita tak boleh lekat atas bumi. Faham tak murid kanak-kanak? Faham tak kamu semua? Okay, bagus. Seronok tak belajar hari ni dengan Cikgu Wani? Okay, kalau seronok, nanti kita akan buat lagi aktiviti. Okay, ni adalah aktiviti tentang daya geseran. Kamu semua dah tahu apa tu geseran, kan? Kita dah belajar kan tadi? Okay, so nanti cikgu akan tanya kamu lagi apa itu geseran, untuk kamu tahu, supaya kamu lebih mahir tentang benda ni. Sebab benda ni kita lakukan dalam aktiviti harian tau. Okay. Okay, so hari ni kamu semua boleh balik ke rumah. Okay, sebab kita dah selesai buat lakukan aktiviti ni. So kamu semua boleh pulang ke rumah awal. Okay. Apa yang kamu dapat pada hari ni? Okay, cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu dapat pada hari ni? Okay, pandai. Okay, so kalau macam tu, cikgu akan bagi kamu masa untuk kamu lakukan aktiviti ni dekat rumah. Okay, so kamu boleh tahu sama ada
kerja ni senang ataupun susah, sama ada terdapat daya geseran. Okay. Itu saja apa yang kita belajar hari ini. Bye-bye semua.